Cerita tentang doa iftitah ni, kita kalau boleh jangan tinggal doa iftitah. Kalau kita bukan masbuk, jangan tinggal. Kalau kita muafik, jangan tinggal sama sekali. Kecuali kalau kita masbuk. Imam dah lama takbiratul ihram, dah hampir dah lama salat, kita baru masuk. Itu Imam Nawawi kata kita disunatkan terus baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah pun tak disunatkan baca. Pasal apa? Lebih patut diutamakan surah Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah itu adalah fardu. Manakala doa iftitah itu sunat. Ataupun dalam keadaan kita salat bersendirian, salat sunat dan sebagainya, maka jangan tinggalkan doa iftitah. Ni kadang-kadang ada orang dia salat sendirian, contohnya salat berjemaah, okey. Lepas salat berjemaah dia salat sunat. Ada orang dia kata, saya lepas salat sunat saya baca Fatihah aja, lepas tu rukuk i'tidal. Nak cepat dia kata. Sah kan ustaz? Memang sah, tapi rugilah tuan-tuan. Ya. Jadi baca doa iftitah paling pendek pun ada tuan-tuan. Yang pendek apa disebut dalam riwayat Nabi SAW dalam hadis, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Tak sambung wajah tu wajhi alilladhi pun tak apa. Kalau tambah lagi bagus. Tapi kalau kata nak cepat ke, nak ringkas, baca sampai yang sikit tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ataupun ada dalam riwayat lain, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, pun ada riwayat dalam hadis. Salah satu daripada doa iftitah. Kenapa jangan tinggal doa iftitah ni tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang mana disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata, bainama nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca. Maksudnya doa iftitah ni para sahabat yang mula baca ni. Selepas salam Nabi tanya siapa yang baca tadi tu? Ya, sahabat kata aku yang baca wa Rasulullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajib tu. Ya, aku rasa takjub. Futihat laha abwabus sama. Nabi SAW kata, aku rasa takjub bila engkau baca doa ni, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku rasa takjub, pintu-pintu langit dibuka untuk kalimat-kalimat doa ini tuan-tuan. Nampak tu? Pintu-pintu langit dibuka ni tuan-tuan, maksudnya pintu langit untuk malaikat turun. Malaikat turun nak angkat pahala tu, malaikat turun nak bagi rezeki kepada kita. Sebab tu jangan tinggal doa iftitah. Pertama apa? Berkat. Pahala besar tuan-tuan. Berkat macam mana? Berkat rezeki, insya-Allah, rahmat Allah turun daripada langit. Sebab tu jangan tinggal. Malas macam mana nak cepat sekalipun, baca yang ringkas yang disebutkan tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak nak sambung wajah tu pun sudah memadai. Ataupun baca yang pendek, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ataupun baca yang lain satu lagi, subhanakallah wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Boleh carilah tuan-tuan. Ini tak sempat saya nak salinkan ataupun saya nak baca satu-satu. Itu yang pertama, dibuka pintu langit kalau kita baca doa iftitah. Sebab itu jangan tinggalkan doa iftitah. Kedua, kelebihan membaca doa iftitah, ada juga kisah yang sama. Ada seorang lelaki, dia membaca doa iftitah, yang mana selepas dia bertakbiratul ihram, lelaki itu membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lepas salam saja Nabi SAW bertanya juga siapa yang baca tadi itu. Maka lelaki itu mengakulah, aku wahai Rasulullah. Maka dia kata, ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Dalam hadis disebut, dia kata, aku melihat, ya, maksudnya bila kau baca doa iftitah ni, aku nampak 12 orang malaikat berlumba-lumba nak mengangkat pahala bacaan doa iftitah ni. Maksudnya doa iftitah ni pahalanya besar, sampai malaikat berebut-rebut nak angkat, dibawa ke atas langit, dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada solat fardu, sama ada solat sunat. Apa-apa sahaja jenis salat kecuali salat jenazah. Jangan salat jenazah tak payahlah baca doa iftitah. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak payah terus.
Ya, sebab apa? Tidak ada dalam hadis Nabi SAW yang mana salat jenazah Nabi baca doa iftitah. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata doa iftitah ni sunat kan ustaz, tak batal kan? Memang tak batal. Memang tidak batal, tapi Imam Nawawi kata meninggalkan sunnah dalam salat hukumnya makruh. Pahalanya kurang tuan-tuan. Jadi rugi. Betul tak? Pertama tadi fadilatnya langit terbuka luas. Malaikat turun, malaikat rahmah, malaikat rezeki turun, tak nak berkah, tak nak rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, baca doa iftitah ni malaikat berlumba-lumba, berebut-rebut siapa yang pertama sekali yang angkat pahala tu bawa naik atas, betapa besarnya pahala. Katakanlah kalau seseorang itu dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba terbaca surah Al-Fatihah, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hukum macam-macam mana Allah tak terlupa nak baca doa iftitah. Boleh tak dia berhenti baca surah Al-Fatihah itu, dia baca doa iftitah? Boleh, tak ada masalah. Untuk tidak hilang fadilat itu, dia boleh hentikan bacaan Fatihah dan mulakan balik baca doa iftitah, dengan syarat memang dia betul-betul lupa. Ya, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, kalau dia sengaja tak boleh. Allahu Akbar, malaslah, terus baca Fatihah lah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tiba-tiba bertukar fikiran pula, macam tak sedap lah, tukar balik lah, baca doa iftitah. Ini dia tak lupa, ini sengaja ditinggalkan, lepas tu dia berubah fikiran, maka ulama-ulama kata hilang fadilat. Kecuali memang dia betul-betul terlupa. Ini biasa berlaku lah, saya sendiri pun kadang-kadang berlaku.